Hai adik-adik SK Kampung Banting, nama saya Simba. Hobi saya ialah kacau tuan saya Arisha dan juga main bola. Cita-cita saya nak jadi macam Messi. Hari ni Simba nak cerita sikit. Korang tahu tak? Bukan manusia macam Arisha je ada undang-undang yang lindungi mereka. Kucing macam Simba pun ada tau. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita belajar. Hai adik-adik, jadi adik-adik dah kenal Simba kan? Hari ni Kak Nash akan terangkan tentang undang-undang alam sekitar. Okey, jom kita belajar sama-sama. Jadi sebelum ni, kalau adik-adik dengar tentang undang-undang, adik-adik mesti fikir yang undang-undang ni hanya melindungi manusia, bukan? Tapi undang-undang bukan sahaja melindungi manusia tapi juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi undang-undang alam sekitar ni adalah untuk melindungi flora dan fauna. Apa sebenarnya fungsi undang-undang alam sekitar? Okey, kalau adik-adik nak senang faham, cuba adik-adik bayangkan. Apa akan jadi sekiranya manusia sesuka hati membalak semua pokok-pokok sampai kondor bukit bukau kita? Apa akan terjadi? Apabila pembalakan secara besar-besaran dan sewenang-wenangnya dilakukan, maka haiwan-haiwan akan kehilangan tempat tinggal. Sebab apa? Mereka ni habitatnya berada di hutan atau bukit bukau kan? Jadi bila haiwan ni tak ada tempat tinggal, mereka akan pupus. Jadi kita tak nak benda ni berlaku, betul tak? Undang-undang alam sekitar berfungsi untuk membentuk satu batasan untuk melindungi habitat haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, jom kita belajar fungsi-fungsi lain. Selain daripada melindungi alam sekitar daripada aktiviti yang membahayakan alam sekitar, undang-undang alam sekitar juga berfungsi untuk melindungi haiwan-haiwan eksotik. Adik-adik mesti pernah terfikir kan, macam comelnya beruang ni, comelnya gajah ni. Tapi kenapa kita tak boleh bela mereka ni sebagai haiwan peliharaan? Sebab gajah dengan beruang, mereka ni tergolong dalam golongan haiwan-haiwan yang spesiesnya terancam. Kalau siapa yang pelihara haiwan-haiwan eksotik, nanti polis tangkap. Takut kan? Jadi haiwan-haiwan eksotik tidak boleh dijadikan haiwan peliharaan. Macam mana benda ni boleh terjadi? Undang-undang alam sekitar. Seterusnya, undang-undang alam sekitar juga berkuat kuasa untuk menahan individu-individu yang bertanggungjawab mencemarkan alam sekitar. Contohnya, ada kilang-kilang yang suka melepaskan sisa-sisa toksik kepada lautan atau sungai-sungai, kilang-kilang yang mencemarkan udara. Jadi, mereka ini akan ditangkap oleh polis di bawah undang-undang alam sekitar. Baiklah, adik-adik, kita dah belajar 3 fungsi undang-undang alam sekitar. Pertama sekali, undang-undang alam sekitar ni melindungi alam sekitar daripada aktiviti-aktiviti yang membahayakan alam sekitar seperti pembalakan. Kedua, kita tak boleh bela haiwan-haiwan eksotik kerana mereka ini adalah spesies yang terancam. Ketiga, undang-undang alam sekitar berkuat kuasa untuk menahan dan mendakwa mereka-mereka yang mencemarkan alam sekitar. Okey, Kak Nash harap adik-adik faham dan jelas tentang peranan undang-undang alam sekitar. Hai adik-adik. Adik-adik nak tahu tak apa sebenarnya kesan buruk aktiviti-aktiviti manusia ni kepada kawan-kawan Simba? Macam Kak Nash cakap tadi. Hari ni Kak Aisyah nak cerita pasal 2 jenis haiwan, iaitu shark dengan gajah. Kita mula dengan shark dulu. Okey, adik-adik nak tahu tak, dekat Sabah kita ada satu pulau yang cantik sangat. Nama pulau tu Pulau Sipadan. Dekat pulau ni lah yang banyak shark dekat Malaysia ni. Adik-adik kena tahu tau, sebenarnya shark ni kena hidup dekat kawasan perairan yang sejuk je. Suhu air tu kena 10 darjah Celsius sehingga 21 darjah Celsius sahaja. Maknanya air tu tak boleh lebih panas daripada suhu tu. Tapi malangnya adik-adik, sekarang ni suhu air dekat Pulau Sipadan tu dah menjadi semakin suam. Kenapa? Disebabkan aktiviti-aktiviti manusia lah. Sebagai contoh, pelepasan gas karbon dioksida ke udara secara berlebih-lebihan dan berterusan selama berpuluh-puluh tahun tanpa kawalan.
Ingat tak tadi akak cakap, shark ni kena duduk dekat kawasan air yang sejuk. Sekarang ni disebabkan air tu dah suam, dekat kulit shark tu dah ada jangkitan kulat. Mesti adik-adik semua tak percaya kan? Takkanlah air suam sikit, shark ni semua dah ada sakit. Betul tak? Jom tengok gambar ni. Tengok dekat gambar tu. Dekat jerung tu punya kepala dah ada jangkitan kulat. Kesian kan? Ish. Maknanya kat sini adik-adik, aktiviti-aktiviti manusia kita semua ni ada kesan secara langsung terhadap haiwan-haiwan ni. Walaupun kita sebenarnya tak nampak sebab dia duduk dekat dalam laut. Okey, sekarang kita nak cerita pasal haiwan kedua pula, gajah. Soalan pertama akak dekat adik-adik, dekat mana tempat tinggal gajah? Mestilah dekat hutan kan? Tapi adik-adik nak tahu tak, kita dah tak banyak hutan sebab pokok semua dah ditebang. Siapa yang tebang? Mestilah manusia yang tidak bertanggungjawab. Tapi penebangan hutan ni semua perlu untuk pembangunan negara. Kita nak bina jalan raya, kita nak bina taman perumahan. Jadinya adik-adik, bila hutan-hutan ni dah tak ada, gajah-gajah ni dah tak ada tempat tinggal. Diorang tak tahu nak pergi mana. Dan sebagai kesan kepada kehilangan tempat tinggal, gajah-gajah ni akan kacau urusan seharian manusia. Adik-adik tak percaya kan? Mari akak tunjuk satu video ni. Gajah-gajah ni dia akan berkeliaran dekat jalan raya, tempat kereta lalu lalang dan akan menyusahkan kita. Tengok tu, dalam video tu, bila kita curi tempat tinggal gajah-gajah ni, diorang pun akan kacau kita balik. Tapi boleh ke kita salahkan diorang ni adik-adik? Mestilah tak boleh. Sebab kita sebagai manusia ni dulu yang curi tempat tinggal diorang. Dan adik-adik tahu tak, penebangan hutan ni bukan sahaja memberi kesan kepada gajah, tapi haiwan lain juga macam harimau. Tapi dekat surat khabar dah banyak dah berita tentang harimau tapi kena langgar dengan kereta. Tapi kenapa benda ni berlaku? Sebab diorang tak ada tempat tinggal. Maknanya betul lah kesan aktiviti-aktiviti manusia ni akan memberi impak yang buruk kepada semua manusia dan juga haiwan itu sendiri. Hai adik-adik, sedih kan bila kita dengar penjelasan daripada Kak Syah tadi? Korang nak tahu tak, tanpa kita sedar, sedikit sebanyak daripada aktiviti manusia ataupun aktiviti kita sendiri boleh mempengaruhi alam sekitar juga tau. Macam yang kita sedia maklum, lapisan ozon ni merupakan satu lapisan yang berfungsi untuk melindungi diri kita daripada sinaran ultraviolet. Tapi yang sedihnya adalah lapisan ni dah jadi semakin nipis dan akibatnya bumi menjadi semakin panas dan suhu bumi pun dah jadi tak stabil. Dan adik-adik nak tahu tak kenapa penipisan lapisan ozon ni berlaku? Adik-adik nak tahu tak? Penipisan lapisan ozon ni kebanyakannya juga disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri tau. Macam pencemaran udara, contohnya asap kenderaan dan pelepasan gas rumah hijau seperti peti sejuk dan penyaman udara. Bukan tu je tau, adik-adik rasa aktiviti pembakaran hutan tu tak teruk ke? Tu juga mendorong kepada kandungan karbon dioksida yang tinggi. Lepas tu akan menyebabkan pemanasan suhu global. Sebab itulah kadang-kadang tu tanah menjadi kering dan pada masa ni air laut juga menjadi suam. Macam yang Kak Syah cerita tadi. Korang nak tahu tak kesan daripada aktiviti manusia yang Kak Fit cerita sebelum ni? Bila perubahan iklim dan pemanasan global berlaku, ekosistem haiwan, tak kiralah haiwan darat ke, haiwan akuatik ke, akan terancam kerana haiwan-haiwan tersebut terdedah dengan pancaran ultraungu yang tinggi. Bukan tu je tau, aktiviti pembalakan disebabkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab akan menyebabkan habitat lain seperti gajah kehilangan tempat tinggal dan mendorong kepada kepupusan haiwan-haiwan tersebut. Kesian kan bila kita dengar yang haiwan-haiwan lain seperti gajah dan ikan jerung dalam contoh kita tadi semakin pupus. Bayangkan, adik-adik merupakan generasi akan datang tak sempat nak jumpa, tak sempat nak tahu rupa ikan jerung ataupun gajah yang sebenar. Mesti adik-adik sedih kan?
Jadi, apakah kepentingan undang-undang alam sekitar ni? Kat sini Kak Afiq nak cerita ke undang-undang alam sekitar ni amat penting untuk mengawal aktiviti manusia seperti aktiviti pembalakan ataupun aktiviti pembakaran hutan yang Kak Afiq cerita sebelum ni, agar mereka disaman ataupun dikenakan tindakan undang-undang seperti dipenjara, supaya mereka sedar pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar agar ekosistem akan stabil. Jadi adik-adik boleh nampak kan betapa pentingnya undang-undang alam sekitar ni untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Kita dah nak sampai penghujung dah. Jadi kakak nak pesan, alam sekitar merupakan anugerah yang terindah untuk kita semua. Tanpa alam sekitar, kita tak dapat nak hirup udara yang segar, menikmati pemandangan yang indah dan haiwan-haiwan pun kehilangan tempat tinggal. Jadi tugas kakak dan adik-adik semua adalah untuk menjaga alam sekitar daripada sebarang pencemaran. Faham kan? Akhir kata, jagalah alam sekitar dengan sebaik mungkin, jadilah manusia yang prihatin. Kalau tak, nanti kita sendiri yang rugi tau. Bye! Okey, sekarang ni Kak Nili dengan Kak Hani nak cerita pula kenapa alam sekitar ni perlu ada hak yang sama macam manusia. Okey, macam yang kita tahu, pokok dan haiwan semuanya macam manusia. Mereka bernyawa. Jadi sebab itulah penting untuk kita hidup dalam persekitaran yang berkualiti. Betul tak? Kalau manusia ni ada hak untuk hidup dengan udara yang segar, makanan yang sihat, tempat tinggal yang sesuai, samalah macam alam sekitar juga. Mereka pun perlukan udara yang segar, makanan yang sihat, air yang bersih, tempat tinggal yang sesuai. Barulah semua boleh hidup dengan keadaan yang sihat. Betul tak Kak Hani? Betul adik-adik apa yang Kak Nani cakap tadi tu. Adik-adik perasan tak manusia dan alam sekitar saling bergantung. Manusia perlukan alam sekitar perlukan manusia. Bayangkan kalau manusia sekarang ni tak menjaga hak-hak alam sekitar. Kalau pembuangan toksik ke dalam laut masih berterusan, semakin tercemarlah air-air dekat dalam laut. Manusia tak dapat lepas tu nak gunakan air yang bersih dan ikan-ikan di laut juga mati. Lagipun, kalau proses penebangan pokok masih diteruskan, semakin sikitlah udara segar yang boleh kita hirup. Haiwan-haiwan di hutan juga semakin hilang tempat tinggal. Mana dia nak tinggal kat rumah kita? Takkan nak bagi harimau duduk dekat rumah kita? Jadi sebab itulah pentingnya alam sekitar mempunyai hak yang sama seperti manusia. Jadi kakak-kakak semua dah terangkan betapa pentingnya ada undang-undang alam sekitar ni. So, kita akan tutup kita punya hari ni dengan lagu yang kami buat khas untuk adik-adik yang akan dinyanyikan oleh Kak Izzah dan Kak Flonika. Sesuatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, alam sekitar dan juga manusia. Sayangilah bumi, penyelamat bumi. Asap kereta memenuhi bumi, menyebabkan perubahan iklim terjadi. Penipisan ozon tak lama lagi.